Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati binti Nur Amli, nombor matrik 057966, akan membentangkan tugasan saya pada hari ini yang bertajuk keindahan seni bina pada zaman Umayyah ataupun pada zaman Umayyah. Baik, untuk pertamanya kita pergi kepada sejarah awal kebangkitan zaman Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah bermula dari tahun 661 hingga 1031 Masihi. Secara keseluruhannya, kerajaan ini memiliki dua tahap pemerintahan. Tahap pertama yang berpusat di Damsyik dan tahap kedua di Cordova. Seterusnya, tahap pertama diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan secara rasminya, manakala di tahap kedua pula, kerajaan Umayyah ini dipimpin oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil. Seterusnya, kerajaan Bani Umayyah tahap pertama mengalami pergolakan dan kerajaan Bani Abbasiyah mengambil kesempatan lalu bertindak membunuh semua keluarga dan keturunan Bani Umayyah. Maka dengan itu muncullah kerajaan Bani Umayyah yang kedua di Cordova, Spanyol, di bawah pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil yang sempat melarikan diri pada peristiwa tersebut. Bermula dari kemunculan inilah terdapat tinggalan keindahan seni bina Islam di bumi Spanyol. Baik, melihat kepada slide seterusnya, kita pergi kepada apa maksud seni bina. Baik, maksud seni bina dari sudut etimologi ialah seni bina ialah dua perkataan yang berbeza, iaitu seni dan bina. Kita tengok pula sudut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, yang mana seni membawa maksud halus karya yang dicipta dengan kebolehan bakat atau kebolehan mencipta sesuatu yang luar biasa. Manakala bina membawa maksud perlakuan membuat sesuatu. Tengok daripada sudut bahasa Inggeris pula, iaitu architecture, ilmu tentang reka bentuk dan membina bangunan ataupun gaya sesebuah binaan. Kesimpulannya ialah seni bina ini ditafsirkan sebagai ilmu seseorang itu merancang untuk mereka bentuk dan membina bangunan atau memikirkan sesuatu gaya bangunan tersebut, termasuk proses-proses waktu membinanya. Seterusnya, dalam tajuk assignment saya telah memilih antara salah satu keindahan seni bina, iaitu seni bina Masjid Cordova tinggalan zaman Umayyah ini. Baik, Masjid Cordova yang kini dikenal sebagai Masjid Katedral Cordova atau Masjid Agung Cordova, yang dulunya ialah Masjid Islam di Cordova, Spanyol, dan telah diubah menjadi Katedral Kristian pada abad ke-13. Masjid ini ialah lambang kepada perkongsian dua agama dan budaya, iaitu agama Islam dan agama Kristian. Masjid Katedral Cordova sebelum ini dikenal juga sebagai Rumah Kuil Romawi, lalu diganti dengan nama panggilan Gereja Visigoth San Vicente pada tahun 711. Seterusnya, tahun demi tahun, pada tahun 784 pembinaan masjid telah dilakukan dan bermula atas arahan pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Pembinaan masjid ini mengambil masa kira-kira 2 abad untuk hasil pembinaan yang siap sepenuhnya dengan kelengkapan, struktur dan seninya yang tersendiri. Kemegahan binaan Islam ini bertahan sehingga abad ke-10, dan pada tahun 1236 Cordova kembali diambil alih oleh orang-orang Kristian di bawah pengaruh kuasa Raja Ferdinand III. Beliau juga telah mengubah beberapa perkara yang sesuai dengan keinginannya dan tuntutan agama Kristian tanpa meruntuhkan masjid tersebut. Baik, jom kita tengok ciri-ciri menarik Masjid Katedral Cordova. Yang pertama ada Patio de los Naranjos. Apa itu? Itu ialah halaman yang dikelilingi dengan pohon-pohon buah seperti buah jeruk, buah pelam dan cemara. Yang kedua, Menara Lonceng. Menara yang ketinggiannya mencapai setinggi 54 meter. Seterusnya, binaan tiangnya yang tinggi termasuk tiang kecil dan tiang besar yang memenuhi dan menghiasi ruang masjid. Diperbuat daripada marmar, berjumlah dalam 1293 tiang. Seterusnya, dilengkapi juga dengan lengkungan-lengkungan atap yang cantik. Seterusnya, ada kebanyakan kombinasi yang digunakan di Masjid Cordova ini ialah warna emas, biru dan merah. Selain itu, motif dekorasinya juga menampilkan stilisasi tanaman dan buah-buahan. Zia Pasha juga, iaitu sejarawan Islam terkenal, beliau berkata, Masjid Cordova ialah mukjizat zaman yang belum tergambar dalam fikiran pembangunan mana-mana sejak dunia ada.
Baik, seterusnya ialah keindahan seni bina Madinah Az-Zahra yang merupakan seni bina yang kedua saya pilih untuk tajuk tugasan saya. Baik, asal-usul perkataan Madinah Az-Zahra ialah kota yang menakjubkan. Apabila dipecahkan, Madinah ialah kota dan Az-Zahra ialah menakjubkan. Maka jadilah kota yang menakjubkan. Sejarah awal bagaimana Madinah Az-Zahra bertapak bermula sewaktu zaman Umayyah tahap kedua di Andalusia. Madinah Az-Zahra ini juga dilengkapi dengan semua kelengkapan pentadbiran negara seperti tempat mesyuarat, pejabat-pejabat pemerintah, rumah-rumah penginapan dan taman. UNESCO juga telah menyebutkan tentang mulanya berdiri Madinah Az-Zahra di antara sekitar 940 hingga ataupun 941 Masihi oleh Khalifah Kerajaan Islam zaman Umayyah II iaitu Abdul Rahman III. Madinah Az-Zahra adalah sejarah bangunan yang melambangkan kota Islam. Kota Islam bangunan ini tidaklah segah tanpa sebarang runtuhan. Masih ada sisa yang boleh dinikmati keindahannya. Hasil daripada penyelidikan, mereka dapati ternyata Madinah Az-Zahra merupakan salah satu contoh penting dekorasi yang menjadi sumber perkembangan ilmu arkitek pada zaman tersebut. Baik, seperti biasa, jom kita tengok ciri-ciri menarik Madinah Az-Zahra pula. Baik, pernah disebutkan oleh Antonio Vallejo Triano dalam karangannya yang berbunyi, tidak diragukan lagi, Madinah Az-Zahra adalah kota yang penuh kisah yang penting bagi sejarah Islam, terutama yang berkaitan dengan kekhalifahan Cordoba. Bahan-bahan binaan yang digunakan terdiri daripada batu bata, alam, marmar, batu gamping, batu bata, jubin, tembikar, kayu, tembaga, besi dan plaster. Ditambah pula dengan penggunaan syaf hitam dan kemerahan untuk membuat ukiran tumbuhan. Baik, dan yang ketiga dan merupakan terakhir, tinggalan seni bina zaman Umayyah iaitu seni bina Istana Alhambra. Jom kita tengok. Istana yang dikenali sebagai Alhambra ini berasal dari perkataan bahasa Arab yang berbunyi Qa'lat Alhamra atau Istana Merah. Ini kerana keunikan dinding istana ini yang berwarna kemerah-merahan. Istana Alhambra-nya dibahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah bangunan Maxwell, bahagian kedua pula ialah Istana Commerce atau The Commerce Palace, dan bahagian yang terakhir ialah Istana Singa atau Palacio de los Leones. Dibina oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar pada tahun 1232 Masihi di sebuah bukit bernama La Sabica di kota Granada, Spanyol. Binaan Istana Alhambra ini menjadi saksi kejatuhan kekuasaan Empayar Islam di Andalusia suatu masa dahulu. Seterusnya, ciri-ciri menarik Istana Alhambra iaitu yang pertama, kita tengok dalam Istana Alhambra ada bangunan Maxwell. Dalam bangunan Maxwell terdapat tulisan kaligrafi dan kufi di dinding, 4 pilar dan kolom serta corak marmar yang indah seri di dinding marmar. Hal itu sangat-sangat mengekspresikan citarasa struktur binaan Islam. Kedua ialah Istana Commerce. Di bahagian dalam Istana Commerce terdapat 2 ikon. Pertama ialah kolam besar di tengah-tengah istana tersebut dan ia dinamakan sebagai Al-Rayyan ataupun Patrio de los Arrayanes. Manakala ikon kedua pula ialah Menara Commerce. Baik, seterusnya ialah bahagian ketiga dalam Istana Alhambra iaitu Istana Singa. Dinding Istana Singa dihiasi dekorasi kaligrafi indah berbentuk kufi dan disempurnakan dengan puisi-puisi 3 penyair terkenal Alhambra. Terdapat kolam air pancut yang terdiri daripada 12 patung singa dan pancuran air akan keluar melalui mulut patung singa ini. Baik, Istana Alhambra menjadi tempat binaan bangunan-bangunan bersejarah dan tidak terlepas dikunjungi oleh ribuan pelancong dari seluruh dunia. Baik, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.